Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi Hanif bin Bukri, nombor metrik 051840 daripada Diploma Syariah SEM 5. Okey, untuk tajuk pembentangan saya ini ialah berkenaan dengan pengharaman judi. Kita teruskan. Takrif judi ialah judi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-maisir ataupun al-qimar. Ia bermaksud permainan pertaruhan golongan Arab dengan menggunakan anak panah. Okey, mungkin tak ada kat sini dia abang kat kita bahawa al-maisir dengan al-qimar ni maksud dia tu ialah anak panah. Ini wallahu alam, kita tak tahu kan, ni mungkin cara permainan judi pada zaman Arab dulu kan. Dia pemain judi menggunakan anak panah. Kita teruskan. Dari segi istilah pula, terdapat beberapa takrifan yang dikemukakan oleh para ulama. Antaranya daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Dia menyebut judi adalah merujuk kepada sebarang jenis pertaruhan. Kiranya apa-apa benda pun yang melibatkan pertaruhan tu, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ialah judi. Okay, menurut daripada Ibnu Taimiyah pula, judi merupakan pengambilan sebahagian daripada harta seseorang, kemudian dipertaruhkan sama ada seseorang itu mendapat hasil ataupun tidak mendapat apa-apa. Contohnya dia tak dapat apa-apa. Okay, menurut Ibnu Taimiyah pula, dia kata macam mana? Judi ni dia maksudkan bahawa contohnya kita ambil sesuatu barang atau seseorang tu lah, sama ada di antara siapa-siapa je lah kan, dia jadikan barang milik dia tu sebagai taruhan. Okay, dia letak, okay, ni taruhan. Kalau siapa menang, contohnya aku tak ni, okay, kalau hang menang hang dapat, macam tu. Contohnya dia pun sama-sama tak lah, siapa yang menang dia dapat semua. So sebelah pihak lagi dia tak dapat apa-apa. Kita teruskan seterusnya. Menurut Al-Mawardi pula, dia kata apa? Menyebut judi ialah satu pertandingan yang menjadikan pihak yang terlibat tidak terlepas daripada menjadi pemenang, dia mengambil ataupun tewas menyerah hadiah yang dipertaruhkan. Okey, contohnya macam tadilah, siapa yang masuk bertanding tu, dua-duanya meletakkan habuan. Contohnya orang yang contohnya dua orang masuk dalam satu pertandingan, seorang tak 500 dan seorang lagi pun tak 500. Okey, berkata kalau siapa menang, dia dapat 500 sampai 500 dapat 1000 lah. Itu kalau siapa yang kalah tak dapat apa. Okey lah, itu yang dimaksudkan oleh Mawardi. Okey, bagi Ibnu Qudamah pula, dia kata apa pula? Dia mengatakan judi ialah pertandingan yang tidak sunyi salah satu daripada keduanya untuk menang atau kalah. Contohnya judi ni dia mesti ada menang, orang yang menang, dan ada orang yang kalah. Kita teruskan. Daripada takrifan yang dikemukakan oleh para ulama tadi, maka kita dapat fahami bahawa judi ialah satu permainan yang mengandungi pertaruhan daripada pihak bertanding, di mana ia mengakibatkan kemenangan pada sebelah pihak, manakala sebelah pihak lagi mengalami kerugian. Ialah siapa je tak rugi kan. Bila dua-dua tak, yang menang dia dapat semua pertaruhan tu, manakala yang seorang lagi pula duit yang dia pertaruhkan tu tak dapat. So dia rugilah. Okey, pengharaman judi dalam Al-Quran adalah berlaku secara berperingkat. Pada awalnya, ayat 219 daripada surah Al-Baqarah yang menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya adalah dosa besar
dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kini kiranya dalil pertama lah judi ini diturunkan secara peringkat. Ini kiranya dalil pertama daripada surah Al-Baqarah pada ayat 219. Kita teruskan. Pada peringkat seterusnya pula turun ayat 90 daripada surah Al-Maidah yang menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dan batang-batang anak panah, contohnya yang disebutkan tadilah batang anak panah tu kan, pada pengenalan tadi kan, takrif pada judi tu anak panah ni dalam surah ni ada sebut, adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ni dalil yang kedua daripada surah Al-Maidah ayat 90. Itu teruskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna Allah harrama alayya aw hurrima al-khamru wal maisir wal qubah. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atasku atau diharamkan arak, judi, al-qubah sejenis permainan yang menggunakan papan, buah dan dadu, juga dikenali sebagai tabal atau nat. Dalil daripada hadis sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Ini daripada ulama kontemporari, iaitu daripada Dr. Yusuf Al-Qadrawi. Dia kata apa? Sesuai kan? Dr. Yusuf Al-Qadrawi kata apa? Setiap permainan yang bertujuan untuk berjudi, maka hukumnya adalah haram. Judi ialah permainan yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat lari daripada untung atau rugi. Kiranya salah seorang tu untung dan seorang lagi pula, sebelah pihak lagi pula akan rugi. Dia ada orang yang akan untung dan sebelah pihak lagi akan rugi. Macam itulah. Ianya juga dinamakan maisir, yang didapati tanpa usaha dan jerih, yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim beriringan dengan arak, ansab yang disembelih untuk berhala, dan azlam yang diundi dengan batang kayu untuk menentu nasib. Ini kata Dr. Yusuf Al-Qadrawi. Kita teruskan. Dalam hadis pula, dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Maksudnya ialah barang siapa yang berkata pada temannya, marilah kita berjudi ataupun bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Caranya kat sini Nabi SAW nak kata cara kita nak bertaubat apabila kita terlanjur ataupun kita mengajaklah saudara kita untuk berjudi. Maka Nabi kata untuk menghapuskan dosa tu, maka kita kena sedekah. Kita teruskan. Ni kata Imam Nawawi pula. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, ulama menyebut bahawa perintah bersedekah adalah sebagai penghapus kesalahannya pada perkataannya dalam maksiat ini. Al-Khatabi berkata, maksudnya bersedekah dengan kadar ajakan untuk berjudi ataupun bertaruh tersebut. Imam Nawawi kemudian berkata, yang benar di sisi ahli muhaqqiq,
Dan ia adalah zahir hadis bahawa tidaklah dikhususkan dengan kadar tersebut, bahkan bersedekahlah dengan apa yang dia mampu. Caranya bersedekah je, tak kira lah nak bersedekah banyak mana pun, zakat ikhlas, itu yang penting, sedekah je. Okey, kesimpulan yang kita dapat buat khulasah ini kan, kita buat kesimpulan kat sini. Banyak hikmah yang kita perolehi berdasarkan pengharaman judi terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang kesemuanya memberi kesan yang sangat buruk. Judi ni dia tak ada faedah pula kan. Kalau menang pun dapat, memang dia dapat duit, tapi haram. Kalau dia tak bagi kesan lah, bagi kesan kotak hati kita lagi dah lah. Itulah judi. Bagi kita lah, bagi orang, bukan bagi kita, bagi orang yang main lah, dia kata untung. Tak kena buat kerja pun taruh-taruh. Itu dapat duit, caranya menang lah, menang. Tapi memanglah menang, tapi tunggulah azab nanti. Dan hati kita ni akan hitam. So bila kita buat ibadah apa-apa pun, kita takkan, orang kata apa, dia tak lekat lah kan. Caranya tetap akan buat dosa, semayang pun tak jadi apa. Itulah. Antara hikmah tersebut ialah boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam pelbagai jenayah seperti mencuri. Malah tak mencuri macam mana kan. Dah berjudi ni kalau kalah tu duit tak ada dah lah. Malah kalau katakan dia tu ada duit 500. 500 tu digunakan untuk bertaruh, untuk main judi. Lepas tu dia kalah. Bila dia kalah tak ada duit lah. So dia terpaksa lah untuk mencuri, untuk dia dapat duit balik kan. Dan mencederakan jiwa. Dia bila mencuri ni mestilah dia akan ambil hak orang. Contohnya mencederakan jiwa ni, kita ambil contoh sebagai ragut kan. Bila ragut ni macam kita duk tengok lah dalam media sosial kan, bila orang ragut ni kan, ada kadang-kadang ragut pantai sampai orang tu jatuh, tersembam, pingsan, kadang-kadang yang mati pun dah sebab terjerak ni kan. Satu ragut handbag jatuh, caranya dia melibatkan kecederaan pada mangsa yang dicuri tu. Menimbulkan permusuhan. So bila dia buat benda-benda tak elok ni, maka orang tak suka lah. Bila orang tak suka ni, kadang-kadang orang yang jahat lah kan, mana main judi ni jahat, itu ada juga orang jahat. So sama-sama tak puas hati, tak suka, benci. So mulalah dia nak jadi macam-macam tu kan. Dan percelingkahan ni bergaduh lah. Bergaduh sama ahli keluarga, buat duit kan, masalah duit, mengambil harta orang lain secara batil, mencuri lah ni. Kalau dia mencuri, dia ambil harta orang secara tak baik, batil, menjadi sebab kepada seseorang dan dalam menipu dan menzalimi orang lain. So dia terpaksa lah kalau dia nak pinjam duit. Contohlah dia pinjam duit, dia kata aku tak ada duit sangat ni, nak beli makanan untuk, nak beli beras lah, beras tak ada untuk family pun semua. Lepas tu dia ambil duit tu untuk berjudi dan menzalimi orang lain. Dia menzalimi keluarga dia lah kan. Macam tadi kan, duit ada untuk sekolah keluarga, tu dia main judi, tak ada duit. So dia menzalimi lah orang, menzalimi ahli keluarga dia sendiri, menghabiskan harta sehingga sanggup menggadai isteri dan anak-anak. Kiranya ni sampai satu tahap dia tak ada duit sangat-sangat dah ni. Dan dalam masa yang sama dia ketagih nak berjudi. So dia terpaksa lah, dia jual bini, dia jual anak-anak, bagi orang kiranya jadikan isteri dan anak-anak ni sebagai pelacur, untuk dapatkan wang kan. Dah tak ada duit dah, jual bini, semalam 100, semalam 50, jual anak-anak, habis rosak turunan dia. Isteri dia sendiri tu dia bagi kat orang kan, sampai teratu lah dia punya akibat tu, serta pelbagai keburukan yang lain. Dan adalah lagi kalau kita nak cerita kat sini memang tak cukup lah masa kan. Kiranya di antara contohnya yang tadi tu yang telah saya sebutkan. Semoga Allah, kita doalah ke Allah kan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada segala perkara yang ditegah olehnya dan menjadikan kita daripada orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Amin.